Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atas kerjasama JK Masjid Sembilan Kota Kinabalu dan Badan Kebajikan Perhimpunan Islam Petronas Sabah. Dengan itu malam ini kita akan mengadakan ceramah yang akan disampaikan oleh Sahibul Fadilah Ustaz Muhammad Wadi Anwar bin Ayub. Beliau adalah selaku pengetua Akademi Pendidikan Habibul Mustafa Kedah, dan beliau juga adalah penceramah yang kita biasa dengar di YouTube. Kalau kita tengok kita dengan ceramah Ustaz ini, kita search YouTube nama Ustaz dan kita akan nampak ceramah Ustaz dalam YouTube. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang berada di luar sana supaya dapat datang dekat sini kan. Jadi Ustaz ini pun jauh datang dari Kedah, dan Ustaz ini pun bukan selalu datang. Jadi alhamdulillah kita sangat berjuang pada ini kerana Ustaz sudi meluangkan masanya untuk datang ke masjid kita untuk memberi sedikit tazkirah waktu maghrib ini untuk kita dapat hayati bersama-sama. Dan saya juga ucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Zaki Mahad selaku pengurusi Badan Kebajikan Perhimpunan Islam Petronas Sabah. Terima kasih Tuan Haji atas yang Tuan Haji datang bersama-sama kami malam ini. Jadi insya-Allah tentunya beliau kita juga menghalu-halukan pada tuan-tuan sekalian untuk menghulurkan sumbangan tuan-tuan untuk dana pendidikan Akademi Habibul Mustafa ini. Jadi tuan-tuan jika hendak menghulurkan sumbangan, tuan-tuan boleh bertemu dengan saya sendiri selaku wakil JK Sembilan, dan insya-Allah kita akan sampaikan kepada tabung dana pendidikan Akademi Pendidikan Habibul Mustafa Kedah. Jadi untuk tidak membuang masa, tuan-tuan, kita jemput Sahibul Fadilah Ustaz untuk menyampaikan ceramah beliau. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sebelum kita mula majlis, kita baca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Siapa yang ada handphone boleh buka handphone masing-masing, buka Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. Sebelum ceramah, kita akan bacakan surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Pertama sekali nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, kami juga redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Berusaha pengurusi Tuan Kuasa, Tuan Imam, Bilal, para pegawai, muslimin dan muslimat, ahli qaryah Masjid Sembulan, Kota Kinabalu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilih kita sebagai orang Islam. Kalau tak Islam, maka nerakalah selama-lamanya. Berapa bilion atas dunia ini yang tidak mendapat hidayah Islam? Hari ini 2017 ada 7 bilion manusia. 7 bilion, tuan-tuan. 1 bilion sama dengan 1000 juta. Di Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak 30 juta. 1 bilion 1000 juta. Dalam dunia ni ada 7 bilion. Maksudnya 7,000 juta manusia yang ada di atas dunia ini. Hanya yang Islam 1.5 bilion yang Islam. Yang lain tidak Islam. Maksudnya tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Abu Talib nazak, Abu Talib ni duduk bersama dengan Rasulullah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 8.
Nabi kita lahir yatim piatu. Kemudian dipelihara oleh ibu sampai umur 6. Umur 6 tahun ibunya meninggal. Tiada ayah dan tiada ibu. Umur 8, bapa saudaranya Abu Talib memeliharanya. Umur 8, umur 6 Tok Wan dulu, Atuk Abdul Muttalib. Sampai umur 8 barulah bapa saudaranya. Dari umur 8 sampailah Nabi berkahwin. Tuan-tuan tengok, umur 8 sampai Nabi berkahwin umur 25. Kemudian Nabi menganggap Abu Talib sebagai ayah, bersama menziarahi Abu Talib. Abu Talib ziarah Nabi sehinggalah menjadi Rasul umur 40. Lama kan? 8 sampai 40, lebih kurang dah 32 tahun. Kemudian sampailah Abu Talib ni nazak, sakit tua lah, biasalah, kematian. Nabi ketika itu berusia lebih kurang 50 tahun. Rasulullah 50 tahun umur. Apabila Abu Talib nazak, Nabi sallallahu alaihi wasallam segera mendatangi Abu Talib yang masih belum Islam. Walaupun di dalam alam ini antara yang paling Nabi sayang ialah Abu Talib, tetapi kasih sayang Rasulullah itu tidak mengalirkan hidayah Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati dan kehidupan Abu Talib. Sampai Rasulullah umur 50, Nabi pun berada di samping Abu Talib, mengajak Abu Talib, wahai bapa saudaraku yang disayangi, ayuhlah sebut dua ayat yang mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Mudah aja. Sekarang kita boleh sebut kalimah syahadah yang sangat berharga, yang akhirnya Abu Talib memandangkan mukanya ke arah lain dan mati dalam keadaan tidak menyebutkan kalimah syahadah yang berharga tersebut. Allah menurunkan ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak boleh pilih hidayah kepada orang yang kamu sayang. Ini ayat Al-Quran. Wahai Muhammad, kamu tak boleh pilih hidayah untuk orang yang kamu sayang. Walakinnallah, akan tetapi Allah, yahdi man yasha, yang memilih hidayah untuk seseorang itu Islam, yang memilih hidayah untuk seseorang itu beribadah kepada Allah, yang memilih hidayah untuk seseorang itu menyembah Allah, ialah Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Allah Ta'ala sebut kepada Nabi, la tahdi man ahbabta, kamu tak boleh pilih hidayah untuk orang yang kamu sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memilih hidayah untuk sesiapa sahaja yang Allah kehendaki. Dan begitulah tingginya nikmat hidayah dan nikmat iman yang ada dalam diri saya dan diri tuan-tuan. Sampai malam ni kita datang ke rumah Allah, alhamdulillah kita tidak ke gereja, alhamdulillah kita tidak ke kuil, alhamdulillah kita tidak ke tokong. Kita datang ke masjid untuk menyembah Allah, datang ke rumah Allah kerana menjadi tetamu yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu dan ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, kehidupan beberapa fasa ini akan berakhir.
Mula dengan alam roh. Kemudian kita pindah ramai-ramai ke alam rahim. Kemudian alam yang ketiga sekarang ni sampai malam ni saya dan tuan-tuan berada di alam dunia. Dan seterusnya kita akan berpindah ke alam barzakh keempat, terakhir, yang tiada lagi alam selepasnya, iaitulah alam yang manusia akan mendapat keputusan kehidupan masing-masing, sama ada menjadi ahli syurga selama-lamanya ataupun menjadi ahli neraka selama-lamanya, wal'iyadzubillah. 5 alam yang Nabi sebut secara terperinci, yang Al-Quran cerita kepada kita. Malam ni alam yang ketiga. Berbaki lagi 2 alam. Boleh jadi bulan depan di kalangan kita akan menuju ke alam yang keempat. Wallahu a'lam. Alam keempat itu bukanlah lagi akhirat, tetapi dia adalah pintu gerbang untuk masuk ke akhirat, iaitulah namanya alam barzakh. Lepas dunia, alam barzakh. Belum akhirat lagi. Di barzakh alam keempat ni, kita akan melihat muqaddimah syurga dan muqaddimah neraka. Sebab tu kita dengar doa, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Alam kubur, ya Allah, jadikanlah alam kuburnya taman daripada taman-taman syurga. Belum syurga, baru taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Ya Allah, janganlah kau jadikan alam barzakhnya satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Belum neraka, baru lubang neraka. Maka bila berada di atas dunia, kita tahu dunia ini bukanlah tempat yang terakhir. Dunia ini hanyalah tempat singgah sementara sahaja. Maka orang yang paling bijak ialah orang yang tidak membawa barang dunia yang banyak bersama dengannya, tetapi membawa barang akhirat, kerana dia bukan menuju dunia, kerana dia sedang menuju ke akhirat. Bodohlah kita kalau kita menuju akhirat tetapi kita membawa dan menghimpun barang dunia. Sebab tu bila sampai di mahsyar, dia tengok di belakang dia tak ada barang yang dia bawa. Kerana duit tidak bernilai di mahsyar, pangkat tidak bernilai di mahsyar, kemasyhuran tidak bernilai di mahsyar. Hanya yang bernilai di mahsyar ialah ketakwaan, amal ibadah dan kebaikan yang kita buat di atas dunia ni. Bila kita duduk di dunia, setiap orang tak tahu bila nak mati. Saya tidak tahu bila saya nak mati, meninggal dunia. Tuan-tuan tak tahu bila tuan-tuan nak meninggal dunia. Apa yang pasti, mesti mati. Apabila Allah tunjuk depan kita, ibu kita mati, ayah kita mati, jiran kita mati, saudara mara kita ada yang mati, kawan-kawan kita ada yang mati, maka dari situ kita faham bahawa dunia ini tidak kekal. Lihat manusia yang mati, lihat pokok-pokok yang mati, lihat sekeliling kita, setiap perkara menjadi lemah, rosak dan mati. Tubuh badan kita sendiri semakin hari semakin sakit, semakin hari semakin lemah. Allah nak tunjuk alam ini tidak kekal. Kalian dan saya akan menuju ke sebuah tempat yang kekal selama-lamanya, namanya akhirat. Di sana tidak ada lagi kematian. Kita tertanya-tanya, Ustaz, lepas ni dah hidup di dunia ni sakit, miskin, ada yang kaya, ada yang sihat, kadang gembira, kadang sedih, kadang untung, kadang rugi. Adakah tempat yang sakit selama-lamanya? Ya, ada dalam neraka. Adakah tempat yang sihat selama-lamanya? Ya, ada di dalam syurga. Adakah tempat miskin selama-lamanya?
Ada, jawapannya di neraka. Dan apakah ada tempat yang manusia dan penduduknya kaya selama-lamanya? Jawapannya ya, tempat itu ialah syurga. Subhanallah. Maka syurgalah tempat yang sedang kita tuju, yang sedang saya kejar, yang sedang tuan-tuan kejar. Maka bawalah bekalan untuk menuju ke akhirat. Bekalan ke akhirat ialah ibadah. Bekalan ke akhirat ialah ibadah. Bekalan akhirat ialah iman. Hanya orang-orang yang bawa bekal ini sahaja yang tidak akan menyesal di hadapan Allah di padang mahsyar kelak. Dalam perjalanan menuju ke alam keempat, Allah Subhanahu Wa Taala menghantar banyak ujian. Antaranya ujian yang banyak ni, nombor satu, nafsu kita. Nombor dua, syaitan. Nombor tiga, syaitan di kalangan jin. Nombor empat, syaitan di kalangan manusia. Inilah musuh-musuh yang ada di keliling kita. 24 jam sentiasa memberitahu kepada kita bahawasanya syurga dan neraka itu tidak wujud. 24 jam syaitan memberitahu dan menggoda kita bahawasanya tidak ada dosa dan pahala. 24 jam syaitan memberitahu kepada kita bahawasanya akhirat itu tidaklah ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita melalui hadis yang banyak, melalui ayat Quran yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahawa iblis ni asal diciptakan oleh Allah. Dia beribadat bersama dengan para malaikat. Dan waktu tu nama dia Azazil. Dia bukan dia semayang dalam masjid ni tuan-tuan, dia semayang di langit sana. Solat, beribadah. Kerana di sanalah tempat tinggal para malaikat. Kalau sampai malam ni, kalau tuan-tuan tanya, di mana tempat tinggal para malaikat? Langit 1 hingga langit 7. Sehingga malam ini, semenjak malaikat diciptakan, di sanalah tempat tinggal mereka. Tuan-tuan nak tahu berapa luas langit? Setiap lapis langit tebalnya ialah perjalanan 500 tahun. Baru jumpa langit yang kedua. Itu pun belum jumpa langit yang kedua. Ada jarak di antara langit 1 dan langit 2, iaitulah kata Nabi 500 tahun perjalanan jarak tu. Baru jumpa langit yang kedua, penuh dengan para malaikat. Berapa tebal alam langit kedua itu? Ketebalannya juga 500 tahun perjalanan. Bumi sekejap je. Bumi pusing satu kali pusing, ambil masa berapa minggu je. Kan? Sekejap je, bahkan tak sampai berminggu-minggu pun pusing sekali jumpa balik bumi. 500 tahun perjalanan. Di sana tinggalnya para malaikat yang ramai. Satu ketika dulu, tuan-tuan bayang, satu ketika dahulu iblis beribadah bersama dengan para malaikat ini. Bahkan dia bukan di kalangan yang biasa, dia di kalangan hamba Allah yang tinggi kedudukannya waktu tu. Tinggi tak tinggi iblis ni waktu tu, sehingga kan Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebut dalam tafsir dia berkenaan dengan cerita iblis ini. Ibnu Abbas kata kana a'lamal malaikah. Iblis itu adalah yang paling alim di kalangan semua para malaikat. Dia paling alim. Subhanallah. Tuan bayang tengok, kesemua jenis keagungan penciptaan Allah di alam langit, di angkasa sana telah pun dilihat oleh iblis. Dia tinggal di sana.
Semua dia tengok dengan mata kepalanya. Semahyang dengan malaikat Jibril, dengan malaikat Israfil, dengan malaikat Mikail, satu saf. Subhanallah. Akhirnya apabila Allah cipta Nabi Adam, Allah arahkan semua para malaikat termasuk iblis untuk sujud. Keseluruhan jenis malaikat sujud, kecuali seorang saja yang tak sujud, dan dia bukan malaikat, dia adalah iblis. Lalu Allah bertanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui, "Ma mana'aka an tasjuda iz amartuk?" Wahai iblis. Kenapa Allah tanya? Supaya cerita ini sampai kepada kita untuk diambil pengajaran. Allah Maha mengetahui bahawa iblis tidak akan sujud ketika Allah menciptakan Adam dan mengarahkan untuk iblis sujud. Akan tetapi soalan ini supaya perbualan ini sampai kepada manusia yang hidup selepas itu, dan mereka tahu bahawasanya walaupun seseorang itu telah pun sampai pada satu tahap yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah, dia tetap ada kemungkinan untuk tergelincir sekiranya dia tidak menjaga bencana dan juga malapetaka yang ditimpakan kepada iblis, maka dia akan mendapat bencana dan dosa yang sama. Iaitu iblis pun jawab bila Allah tanya, "Wahai iblis, apa yang menghalang kamu untuk sujud kepada Adam?" "Aku yang arahkan, wahai iblis." Maka jawab iblis ketika itu, "Kamu telah menciptakan aku daripada api, dan kamu menciptakan dia, si Adam itu, dari tanah." Iblis nak beritahu api lebih mulia dari tanah. Kita fikir-fikir balik, apa mulianya api dengan tanah? Sebenarnya kiasan iblis waktu tu dia bukan kiasan ilmu dah. Apabila takabur dan sombong menguasai diri seseorang, tuan-tuan muslimin dan muslimat akan melihat orang itu akan menjalani kehidupan yang tidak lagi berilmu. Orang itu tidak akan lagi menjalani kehidupan dengan cara yang berakal, dengan cara yang masuk akal, dengan cara yang baik. Itulah besarnya keburukan takabur dan sombong diri yang akan membuatkan seseorang itu tidak berakal, kurang dan hilang ilmunya, logiknya. Jadi bila dia bercakap pun orang tengok, bila iblis bercakap waktu tu, sombong menguasai dirinya, takabur menguasai dirinya, sedangkan dia yang paling alim di kalangan malaikat, dia kata aku daripada api, dia daripada tanah, api lebih mulia dari tanah. Semua para malaikat kehairanan, dari mana api mulia dari tanah? Tuan-tuan, memang tak ada pun kiasan itu, tak ada pun dalam alam ni, dalam ilmu alam ni tak ada kiasan tersebut. Tetapi itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak ajar. Jaga-jaga satu orang manusia, kalau dia ada PhD hadis pun, tapi kalau dia bongkar, orang akan tengok dia bercakap dengan percakapan yang tidak boleh diterima oleh akal orang lain. Nampak kebodohannya, nampak tidak ada ilmunya. Bila apa? Bila takabur dan sombong menguasai diri dia. Bahaya takabur ni, sombong ini sangat bahaya. Bila iblis la'natullahi alaih, dia tak mau sujud kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir iblis. Tuan-tuan tengok, satu orang iblis ni, dia buat ibadah daripada kosong sampai dia beribadah sebaris dengan para malaikat di langit sana sebagai makhluk yang paling mulia. Akhirnya hari ini tuan-tuan, dia adalah makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling hina di sisi Allah, makhluk yang paling banyak dosanya. Nanti apabila kita berdiri di mahsyar,
dialah yang paling banyak menanggung dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia yang paling banyak pahala. Subhanallah. Sebab tu kena tawaduk. Sebab tu kena rendah diri dengan siapa sahaja, bila masa sahaja. Apa pun pangkat jawatan yang kita pegang, mestilah tawaduk untuk kita sampai dimasukkan oleh Allah dalam syurga. Kerana tidak ada orang takabur di dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, sesungguhnya haram untuk menjejakkan kaki ke dalam neraka manusia yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah takabur. Besar zarrah tak boleh masuk ke dalam syurga. Apabila Allah halau dan usir iblis daripada syurga, iblis membuat permohonan, iaitulah untuk dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia minta Allah panjangkan umur dia. Tuan-tuan, Allah halau dia, wahai iblis, keluar kamu daripada syurga. Maka berkata iblis, Rabbi, anzirni ila yaumi yub'atsun. Wahai Tuhan, panjangkan umur aku sampai kiamat. Tuan-tuan, kenapa iblis minta sampai kiamat? Kerana iblis berilmu. Dia orang alim. Dia tahu bahawasanya alam ini umurnya sampai kiamat sahaja. Sebab tu iblis minta, Rabbi arini ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, panjangkan umur aku sehingga hari kiamat. Dia tak kata selama-lamanya. Kenapa? Kerana iblis tahu ketika mana Allah mengarahkan malaikat Israfil alaihi salam meniupkan sangkakala yang pertama, ada 5 makhluk bernyawa yang akan mati kesemuanya, tidak berbaki walaupun seorang. Tu ilmu tu. Dan ilmu itu diketahui oleh iblis. Sebab tu dia minta, ya Allah, panjangkan umur aku sampai kiamat. Bila malaikat Israfil tiup sangkakala, yang pertama makhluk bernyawa akan mati, manusia kesemuanya. Nombor 2, jin kesemuanya. Nombor 3, syaitan dan iblis kesemuanya. Nombor 4, binatang kesemuanya. Yang kelima, malaikat kesemuanya. Maka tiadalah yang berbaki di dalam alam wujud ini. Tak ada siapa. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja pemilik kepada alam dan wujud ini. Subhanallah. Bila iblis minta, ya Allah, panjangkan umur aku sehingga hari kiamat, apa jawab Allah? Tuan-tuan tengok, Allah pun menjawab, innaka minal munzarin. Permintaan iblis tidak ditangguhkan walaupun setahun, tidak ditangguhkan sebulan, tidak ditangguhkan seminggu. Apabila iblis memohon kepada Allah, Rabbi arini ila yaumi yub'atsun, panjangkan umur aku sampai kiamat, Allah Subhanahu wa taala makbulkan permintaan iblis. Innaka minal munzarin. Wahai iblis, kamu di kalangan mereka yang dipanjangkan umur sampai kiamat. Kata para ulama, begitulah pemurahnya Allah Subhanahu wa taala kepada semua hamba-hambanya yang lain apabila hamba-hambanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah janji siapa yang minta akan dimakbulkan oleh Allah. Tapi kita ni malas minta dengan Allah. Malas sebut, malas berdoa. Lepas mayang pun tak berdoa juga, bangun awak juga. Kalau lepas mayang pun tak berdoa, waktu bila lagi kita nak berdoa? Orang-orang soleh yang lain, kalau ada permintaan kepada Allah, ada hajat, ada benda nak minta Allah tunaikan, ada benda nak minta daripada Allah, maka setiap hari puluhan kali berdoa kepada Allah. Puluhan kali berdoa. Kita nak syurga, tapi setahun 5-6 kali je minta.
Lepas sembahyang pun tak minta. Tuan, jadi Allah pun perkenankan, iblis pun turun. Kemudian daripada dia turun itu, barulah anak pinak dia dilahirkan, iblis ni. Macam mana? Wallahu a'lam. Tapi lahir syaitan, lahir, dan mereka ini tidak mati sampailah kiamat, barulah mati kesemuanya. Sebelum iblis turun, dia berjanji di hadapan Allah. Tuan-tuan tengok, bila Allah makbulkan doa dia, iblis ni, Allah Ta'ala makbulkan doa dia, wahai iblis, aku panjangkan nyawa kamu sampai kiamat. Maka jawab iblis, tengok apa yang dia balas kepada Allah. Dia kata, wahai Allah, wahai Tuhan, la aghwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan anak-anak Adam kesemuanya. Ajma'in ni maksud dia kesemuanya. Dia bersumpah di hadapan Allah, iblis ni. Iblis bersumpah di hadapan Allah, aku akan sesatkan anak-anak Adam. Setiap hari aku akan mendatangi mereka. Setiap hari aku akan menghantar sepasukan di kalangan anak-anakku dan pekerja-pekerjaku, iaitulah syaitan. Dia ada syaitan. Pekerja iblis ada 4. Satu, syaitan original. Yang kedua, jin yang kafir. Yang ketiga, manusia-manusia yang syaitan. Dan yang keempat, nafsu. Ini keempat-empat ni adalah tentera iblis. Sama ke tuan-tuan? Tak sama. Nombor 1, tentera iblis yang dihantar tiap-tiap hari untuk menggoda manusia supaya meninggalkan solat, menggoda manusia untuk minum arak, menggoda manusia untuk judi, menggoda manusia untuk berzina. Setiap hari iblis akan menghantar pasukan-pasukan, iaitu nombor 1, dia akan menghantar syaitan. Anak-anak dia. Beza ke Ustaz syaitan dengan jin? Sangat beza. Saya bagi satu je contoh. Jin, tuan-tuan, jin ada tak yang masuk syurga? Ada. Ada jin Islam, ada jin kafir. Macam manusia, ada manusia Islam, ada manusia kafir. Kesemua jin kafir menjadi bala tentera iblis. Kesemua manusia syaitan juga menjadi tentera iblis. Minal jinnati wan nas. Tentera-tentera iblis di kalangan jin dan manusia. Jin kalau beriman masuk syurga. Syaitan 100% neraka. Iblis dan keseluruhan anak pinaknya syaitan adalah ahli neraka. Seorang pun tuan-tuan takkan jumpa dalam syurga. Mustahil. Tapi kalau jin dalam syurga, jumpa. Kita akan jumpa. Kalau syaitan tak ada. Kata iblis, ya Allah, aku akan sesatkan ke semua anak Adam. Lalu Allah SWT mengecualikan sekumpulan anak Adam yang tidak dapat didekati dan dirapati oleh iblis. Kata Allah, kecualilah hamba-hambaku yang ikhlas kepadaku, kamu dan kalian tidak akan dapat merapati dan menghampiri mereka. Mereka beribadah kerana Allah, mereka bersedekah kerana Allah, mereka mengerjakan umrah kerana Allah, mereka salat kerana Allah, mereka membesarkan anak-anak kerana Allah, mereka menjaga isteri dan suami mereka kerana Allah, mereka bekerja kerana Allah. Setiap perbuatan ibadah dan kerja harian yang dilakukan kerana Allah tidak akan dapat dihampiri oleh iblis dan keseluruhan bala tenteranya, insya-Allah. Itulah cara dia, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apabila iblis nak turun, dia pun bagi tahu, wahai Tuhan, akan aku goda mereka daripada depan. Sekiranya tidak berjaya, aku akan datang dari arah belakang. Sekiranya dia kuat dan aku tidak berjaya, aku akan datang dari arah kanan. Dan sekiranya tidak berjaya, aku akan datang daripada arah kiri. Begitulah berusahanya iblis dan syaitan
yang tak pernah rehat, yang tak pernah cuti, yang tak pernah melancong, yang tak pernah kenduri, yang tak pernah sakit pinggang, yang tak pernah sakit urat, yang tak pernah sakit lutut. 24 jam syaitan ini, sampai kita tidur pun, kata Rasulullah, mereka yang tidak mengambil wuduk dan tidak membaca doa, maka syaitan akan menunggu di kepalanya sampailah subuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 24 jam. Sehinggalah saat anak Adam itu akan menghembuskan nafas yang terakhir. Waktu duduk nazak tu, tetap iblis akan datang menggoda dia buat kali yang terakhir. Semoga dia dapat keluar daripada agama benar yang dia anuti. Sebab tu kena berpegang dengan tali Allah, kena ikhlas kepada Allah, mesti buat ibadah kerana Allah dan melakukan seluruh kehidupan ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apabila berada di padang mahsyar nanti, saya dan tuan-tuan semua akan melihat kelima-lima makhluk ini di padang mahsyar. Lima-lima ni ada di padang mahsyar. Sejauh mata memandang, tuan-tuan paling ke belakang nanti di padang mahsyar, tuan-tuan dan saya tak tahu di mana berakhirnya perhimpunan mahsyar itu di kalangan lima makhluk ini. Apabila semua dah masuk syurga diketuai oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian semua masuk neraka diketuai oleh iblis laknatullahi alaih, waktu duduk di dalam neraka pada hari yang pertama, ahli-ahli neraka di kalangan manusia, di kalangan jin-jin yang kafir, kesemuanya akan mengerumuni, membuntoti iblis laknatullahi alaih. Kerana itulah ketua mereka, kerana dialah yang telah membisikkan kepada mereka untuk selama ini melanggar arahan Allah, untuk selama ini mengikuti arahan iblis. Waktu tu semua ikut dia, dan kesemua memaki hamun iblis pada hari pertama mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kalau orang tanya, ustaz, apa suasana hari pertama neraka? Ni dia. Macam mana keadaan hari pertama dalam neraka? Ini dia yang diceritakan oleh Allah. Kesemuanya ikut dan menyalah-nyalahkan iblis. Kamulah wahai iblis, dulu suruh kami tinggal salat. Kamulah wahai iblis yang membisikkan kami supaya tidak mengeluarkan zakat. Kamulah wahai iblis yang dulu suruh kami makan dadah, dan sebagainya. Tuan-tuan, akhirnya bila semua salahkan iblis, kata Allah, iblis pun naik di atas satu mimbar yang besar. Lalu kesemuanya akan mendengar iblis berbicara buat kali yang pertamanya dengan telinga yang jelas. Itu kali pertama tu, dia akan naik, dan itulah ucapan pertama dan terakhir satu orang manusia yang akan bercakap di dalam neraka. Dan kerana selepas itu tidak akan ada siapa lagi yang boleh bercakap sedemikian di dalam neraka. Lalu naiklah iblis di atas batu besar ini. Wa qala syaitan. Tuan-tuan boleh buka surah Ibrahim ayat 22. Tuan-tuan boleh tengok khutbah iblis yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala syaitan, dan berkhutbahlah iblis ketika itu. Ini surah Ibrahim ayat 22 ini ialah khutbah iblis pada hari pertama, dan itulah percakapan dia yang terakhir di dalam neraka. In lamma qudiyal amr, dan iblis pun naik berkhutbah setelah mana selesai kesemua ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka. Maka berkatalah iblis di dalam neraka ketika itu, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah telah memberikan janji yang benar kepada kalian. Iblis cakap, dulu di dunia kalian telah pun mendengar bahawasanya telah disampaikan oleh Rasulullah, telah disampaikan oleh ulama-ulama Rasulullah bahawasanya syurga itu benar,
neraka itu benar, mahsyar itu benar, mizan itu benar, sirat itu benar, dan janji Allah itu benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, kata iblis, aku juga menjanjikan kepada kalian, tetapi janji aku yang batil, janji aku yang tipu. Aku yang membisikkan kepada kalian untuk tidak menutup aurat, aku yang membisikkan kepada kalian untuk tidak salat, aku yang membisikkan kepada kalian untuk berjudi, aku yang membisikkan kepada kalian untuk berzina. Wa'adtukum fa akhlaftukum, sebenarnya itu adalah pembohongan sahaja. Waktu itu habis. Iblis sendiri bagi tahu, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Tuan-tuan, apa kata iblis ketika tu? Sebenarnya aku tidak ada kuasa pun ke atas kalian. Aku tak boleh buat apa. Tuan-tuan pernah tengok syaitan heret 2-3 orang masuk sampai kedai judi, syaitan paksa? Kita tak pernah tengok syaitan memaksa manusia, dia tarik kita pergi masuk. Maka sebab itulah iblis, waktu dia berucap itu, dia kata, wa makana li 'alaikum min sultan, aku tak boleh buat apa-apa kepada kalian sebenarnya ketika di dunia, illa an da'utukum fastajabtum li, ketika itu aku hanya berbisik kepada telinga kalian, akan tetapi kalian menyambut seruan dan bisikan aku. Kemudian kata iblis, fala talumuni walumu anfusakum, hari ini jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi, aku tidak boleh selamatkan kalian dan kalian tidak boleh selamatkan aku, kata iblis. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, dan hari ini aku tidak ada kena-mengena dengan apa yang kalian buat. Semua dosa yang kalian buat itu tanggungan kalian sendiri. Innadh zalimina lahum azabun alim, sesungguhnya orang-orang yang zalim itu bagi mereka azab yang pedih. Jadi selepas iblis berucap tu, kesemua dibawa ke tempat untuk diazab masing-masing berdasarkan dosa yang dibuat masing-masing. Tidak ada lagi sesiapa yang berbicara selepas daripada hari perbicaraan dan hari berucapnya iblis pada ketika itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, moga-moga dengan tazkirah ringkas ini kita dapat faham tentang siapakah musuh yang sentiasa bekerja 24 jam sehari semalam untuk membuatkan kita semua dimasukkan ke dalam neraka, wal iyad billah. Sama-samalah mengikuti ajaran Islam yang benar, bersama-samalah kita mengikuti panduan daripada para ulama kita, supaya kita tidak tersesat dengan pelbagai cabaran yang ada di akhir zaman ini. Terima kasih kepada pihak masjid yang memberikan laluan kepada saya. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.